Saya Farah Nabila binti Usmardi, nombor matrik S47771. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk membuat DIY terrarium. Jika suatu ketika dulu menghias kediaman hanya dengan tanaman hijau di atas tanah atau pasung, kini ia berubah dalam balang yang lebih kecil tetapi mampu menarik perhatian. Ia dikenali sebagai terrarium, iaitu perhiasan tanaman dan pelbagai aksesori dalam bekas atau balang yang dibuat daripada kaca atau plastik luksinar. Mula diperkenalkan pada 1842 oleh seorang ahli botani British bernama Nathaniel Buckshot Ward. Terdapat dua jenis terrarium yang anda boleh lakukan, seperti terrarium terbuka dan terrarium tertutup. Terrarium terbuka menggunakan bekas kaca yang tidak mempunyai penutup, manakala terrarium tertutup pula menggunakan bekas kaca yang mempunyai penutup. Setelah anda memilih terrarium yang anda ingin lakukan, anda perlu tentukan juga pokok yang sesuai untuk ditanam dalam terrarium tersebut. Bagi terrarium terbuka, pokok yang sesuai untuk ditanam dalam pokok kaktus, pokok aloe vera, pokok sedingin dan pokok mak ayam dan ayam. Pokok ini sesuai untuk terrarium terbuka kerana ia memerlukan udara yang berlegar dan persekitaran yang gersang. Untuk terrarium tertutup pula, pokok yang sesuai untuk ditanam ialah pokok baby tears, pokok paku pakis kecil, pokok African violet, pokok lumut, moss dan juga pokok polkadot. Pokok ini sangat sesuai untuk ditanam kerana mereka boleh hidup tanpa memerlukan cahaya matahari yang banyak dan boleh hidup di dalam kelembapan yang tinggi serta tempat yang sempit. Saya memilih untuk membuat terrarium terbuka kerana terrarium terbuka amat susah untuk terkena penyakit jangkitan kulat dan berlaku proses pemeluapan berbanding dengan terrarium tertutup. Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat terrarium adalah bekas kaca, pasir, tanah pasir, karbon aktif, batu kerikil, batu putih, lumut dan juga pokok kaktus yang ditanam. Sebelum membuat lapisan pertama, pastikan bekas kaca anda bersih dan kering. Bekas yang kotor akan mengundang penyakit yang boleh merosakkan pokok anda. Untuk lapisan pertama, masukkan pasir kira-kira 2 inci dalam balang kaca. Pasir bertindak untuk memberi pengudaraan kepada akar pokok kerana ia mempunyai lubang-lubang saliran. Anda juga boleh menggunakan berus lukisan untuk meratakan lagi anda punya pasir di dalam balang kaca tersebut. Seterusnya, masukkan batu kerikil kira-kira 2 inci sebagai lapisan kedua. Batu-batu ini bertindak untuk mengelakkan air siraman daripada bertakung di dalam tanah yang akan digunakan nanti. Terdapat pelbagai jenis batu kerikil di pasaran. Anda boleh menggunakan batu kerikil yang berwarna-warni ataupun batu kerikil yang satu warna sahaja. Dan ini semua bergantung kepada kreativiti anda masing-masing. Untuk lapisan ketiga pula, masukkan 1 hingga 2 inci karbon aktif. Karbon aktif ini berfungsi untuk menapis air yang menuruni tanah dan juga berfungsi untuk membantu pengudaraan dan mengawal bau yang kurang menyenangkan di dalam bekas kaca tersebut. Anda tidak digalakkan untuk menggunakan arang berikat kerana ia mengandungi bahan kimia yang boleh memberi kesan buruk kepada pokok. Karbon aktif bersama-sama dengan batu kerikil bertindak untuk mengitar semula dan menapis air yang turun daripada tanah. Karbon aktif ini boleh didapati di mana-mana kedai akuarium dan mempunyai pelbagai saiz dan harga.
Selepas itu, masukkan lumut sebagai lapisan yang keempat. Lumut berfungsi untuk menghalang tanah daripada jatuh ke celah batu kerikil dan daripada bercampur dengan karbon aktif dan lapisan bawah yang lain. Untuk pengetahuan anda semua, saya mendapatkan lumut ini di celah longkang di kawasan rumah saya. Anda juga boleh mendapatkan lumut ini di kedai akuarium ataupun kedai-kedai pokok yang berhampiran dengan kawasan rumah anda. Seterusnya, masukkan tanah pasu sebagai lapisan yang terakhir. Tanah pasu berfungsi sebagai medium tanaman untuk membekalkan sumber air dan nutrien kepada pokok kaktus. Tanah yang diletakkan hanyalah cukup sekadar untuk mengambus akar pokok tersebut dan tidak memenuhi bekas kaca. Anda juga boleh menggunakan tanah yang berada sekitar rumah anda, tapi anda digalakkan untuk menggunakan tanah yang berada di pasaran kerana tanah ini sudah tentu bersih daripada sebarang jangkitan penyakit dan serangga perosak. Akhir sekali, masukkan pokok kaktus dan susun mengikut aktiviti anda sendiri. Pastikan akar pokok kaktus dileraikan daripada bekas pasu sebelum ini agar akar tersebut tidak berkumpul dan padat, seterusnya membolehkan akar tersebut untuk menjalan dengan lebih baik dalam bekas terarium yang baru. Jika ada tanah-tanah yang melekat di atas pokok-pokok kaktus, anda boleh menggunakan berus lukisan untuk membuang tanah-tanah tersebut. Untuk menambah nilai estetik, masukkan batu-batu kecil putih untuk menutup lapisan tanah tersebut. Anda juga boleh menambah batu-batu sungai, kayu atau ranting kecil ataupun miniatur untuk mencantikkan lagi terarium anda. Jika terdapat batu-batu yang terjatuh di celahan pokok-pokok kaktus, anda boleh menggunakan berus lukisan ataupun gunting kecil untuk membuang batu-batu tersebut. Akhirnya siap, selamat mencuba dan semoga berjaya.